Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nabi Nazmi bin Cik Hanizan daripada Ocean Pendidikan Jasmani. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah penyelia yang banyak memberikan bimbingan dan tunjuk ajar, iaitu Encik Salihuddin bin Ibrahim. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kajian saya, iaitu tahap aktiviti fizikal pelajar Pendidikan Jasmani Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Kita terus kepada pengenalan. Yang terdapat dalam slide ini adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan himpunan ramai telah diminta untuk berhenti seketika, seperti melarang perjalanan dari satu kawasan ke kawasan yang lain, acara-acara sukan dan perjumpaan sosial. Ini kerana tajuk kajian adalah berkenaan dengan isu pada hari ini yang melanda dunia kita pada hari ini, iaitu berkenaan COVID-19. Iaitu pelajar kerana kajian yang saya nak buat ni adalah berkenaan dengan tahap pelajar, iaitu kerana kita tahu apabila cuti ataupun cuti semester macam sebelum-sebelum ni, pelajar ni lebih banyak menghabiskan masa dengan menonton televisyen, bermain dengan gadget dan tidur saja di rumah. Jadi kita masuk kepada latar belakang kajian, iaitu aktiviti fizikal sangat memberi kesan pada tahap kesihatan fizikal seseorang itu, kerana badan mereka ini lebih banyak mengeluarkan peluh dengan melakukan aktiviti yang dapat mengeluarkan peluh, seperti berbasikal, berjoging dan sebagainya. Seterusnya, aktiviti berbentuk fizikal ini lebih menjurus kepada sesuatu pergerakan badan yang mampu membawa kepada penggunaan tenaga dalam tubuh badan. Selain daripada pengecutan otot dan meningkatkan penggunaan tenaga, melakukan aktiviti fizikal ini mempunyai banyak faedah kepada diri sendiri. Itu adalah antara latar belakang kajian, dan kita akan masuk kepada penyataan masalah. Permasalahan yang terdapat dalam tajuk kajian ini yang ingin dikaji adalah dari segi kesanggupan guru pelatih nak melakukan aktiviti ini jika berada di rumah. Kerana apabila pelajar banyak berada di rumah berbanding dengan kampus, pelbagai kemungkinan yang boleh diketengahkan berkaitan aktiviti pelajar yang mungkin tidak sihat yang diamalkan ketika berada di rumah, seperti yang kita tahu adalah permainan e-games ataupun permainan online, permainan video, ataupun tidur yang berlebihan. Selain itu juga, masalah lain yang boleh dikenal pasti berkaitan dengan cara ataupun pengaplikasian aktiviti yang dipelajari di maktab digunakan ataupun tidak jika pelajar ni melakukan aktiviti fizikal di rumah. Yang seterusnya adalah melakukan aktiviti seperti senaman yang disyorkan, iaitu 3 kali seminggu dilakukan di rumah, ataupun hanya melakukan aktiviti tersebut jika berada di kampus sahaja. Jadi itu antara yang ingin dikaji oleh saya. Seterusnya adalah objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian di sini yang saya letak kat sini ada dua. Yang pertama adalah untuk nak kenal pasti adakah pelajar 5 PSMP PJ ni dia melakukan aktiviti fizikal semasa PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Dan yang kedua adalah nak mengenal pasti adakah pelajar 5 PSMP PJ ni dia tahu dan dia faham tentang kesan perubahan tempoh masa senaman, set, masa rehat antara set, jumlah ulangan dan lain-lain pemboleh ubah latihan ke atas program yang dilakukan. Yang kedua adalah dari segi persoalan kajian.
dia terdapat dua juga yang saya letak, iaitu yang pertama adalah pelajar 5 PHMP-PJ ni melakukan aktiviti fizikal semasa PKP. Dan yang kedua, adakah pelajar 5 PHMP-PJ dia tahu dan faham tentang kesan perubahan tempoh masa senaman, jumlah set, masa rehat antara set, jumlah ulangan dan lain-lain pun boleh ubah latihan ke atas program yang dilakukan. Hipotesis kajian yang saya letak dalam kajian ini ataupun dalam proposal ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara perbezaan dari segi tahap pelajar 5 PHMP pendidikan jasmani. Okey, kita pergi kepada skop dan batasan kajian. Okey, kajian ini dilakukan kepada guru pelatih daripada option 5 PHMP pendidikan jasmani, iaitu seramai 38 orang yang menjalani sesi pelajaran pada tahun 2020. 27 adalah lelaki dan 11 orang lagi adalah perempuan. Okey, kepentingan kajian. Kajian ni saya harap kajian ini dia dapat membantu siswa guru pelatih untuk mengaplikasikan dan memberi kesedaran tentang kepentingan melakukan aktiviti fizikal yang betul, menerusi pengetahuan sedia ada pelajar semasa berada di kampus. Kajian ini juga dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang kelebihan melakukan aktiviti fizikal, terutama berkaitan dengan kos ataupun yang option yang dipelajari, iaitu pendidikan jasmani kepada siswa guru pelatih. Dan saya harap juga kajian ini dapat membuka peluang kepada siswa guru pelatih untuk mengaplikasikan pengetahuan sedia ada dalam melakukan aktiviti fizikal. Dan kajian ini juga diharapkan dapat memberi faedah kepada masyarakat berkaitan kecergasan dan kesihatan diri. Okey, kita masuk kepada kajian literatur, iaitu teori. Teori yang saya guna dalam kajian ini adalah teori model kesihatan, kesejahteraan, kecergasan dan gaya hidup sihat yang dibangunkan oleh Gutton, R. Corbin, S. Zimmer, O'Donnell, M. Jevin yang 1989. Yang kat sini teorinya adalah berkaitan dengan 11 faktor gaya sihat dan mempunyai hubungan untuk mengurangkan risiko penyakit dan meningkatkan kesejahteraan. Okey, kita seterusnya adalah dapatan kajian lalu. Dapatan kajian lalu iaitu daripada LIPI, G. Henry, B. M. dan Sanchez Gomar 2020 yang menyatakan bahawa kuarantin semasa COVID-19 ini adalah sangat memberi kesan kepada kesan buruk ketiadaktifan seseorang dalam melakukan aktiviti fizikal. Kajian ini dia nak menyatakan bahawa pengurangan aktiviti fizikal ni dia boleh nak mempengaruhi kesihatan mental seseorang itu dengan membuatkan emosi seperti sedih, marah dan berasa kecewa. Itu adalah antara kajian dapatan kajian lalu. Sebenarnya adalah dari segi metodologi kajian. Yang pertama adalah dari segi reka bentuk. Reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah kajian tinjauan, iaitu adalah kaedah pensampilan. Kaedah pensampilan yang saya ambil adalah secara rawak dan responden adalah daripada pelajar semester 5 PHMP PJ itu sendiri, iaitu perempuan
perempuan 30 lelaki 37 orang dan perempuan 11 orang. Dan dari segi instrumen kajian pula adalah saya menggunakan soal selidik, dan daripada segi penganalisan data adalah saya gunakan analisis deskriptif, analisis inferensi, korelasi, dan sisihan piawai iaitu SPSS. Okey, kesahan dan kebolehpercayaan iaitu kajian rintis yang sebelum ini adalah daripada Alpha Combat iaitu 0.96. Okey, nilai-nilainya adalah seperti 0.81 hingga 1.00. Daripada segi interpretasinya adalah sangat tinggi, dan 1.60 hingga 0.80 adalah tinggi, iaitu item diterima. Dan 0.41 hingga 0.59 adalah sederhana, iaitu ubah sebilangan item. Dan 0.21 hingga 0.40 adalah rendah, iaitu ubah ke semua item. Dan 0.00 hingga 0.2 adalah diabaikan. Okey, daripada prosedur pengumpulan data pula adalah pengumpulan data bagi soal selidik ini diperolehi secara alam maya, iaitu daripada guru pelatih, dan saya akan memberi ataupun pautan iaitu Google Form setelah guru pelatih ni menjawab soalan yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. Iaitu terdapat dua jenis pilihan jawapan, iaitu A iaitu skala yang ada iaitu ya atau dan tidak. Iaitu penyidik ni nak meminta guru pelatih untuk memilih jawapan yang tepat secara jujur. Dan terakhir adalah prosedur penganalisan data, iaitu semua data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science ataupun SPSS versi 20, di mana tahap signifikan untuk semua ujian adalah bawah 0.05, iaitu hanya membenarkan ralat sebanyak 5% sahaja. Dan kemudiannya data yang dikumpul melalui soal selidik ni dia akan dianalisis secara kiraan mudah berdasarkan bilangan responden yang menjawab mengikut skala Likert. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.